murid-murid, sekarang kita dalam bahagian pilih atur bahagian 1 ataupun part 1. Okey, sekarang kita bermula dengan aktiviti penerokaan dulu dalam bahagian petua pendaraban. Okey, contoh ya, cikgu nak buat ataupun nak menyiasat ataupun nak membuat generalisasi tentang petua pendaraban dengan menggunakan gambar rajah pokok. Contohlah kita pergi kedai Razuda Cafe contohnya. Okey, kita ada 2 menu. Burger ada 3 jenis, side ada 2 jenis. Jadi daripada sini didapati terdapat beberapa pilihan yang boleh kita dapat daripada menu ini. Okey, contoh okey, burger ayam. Jadi kita ada burger ayam. Oh, tak ada ink pula pen cikgu. Okey, kita ada burger ayam, kita ada daging, kita ada kambing. Okey. Jadi kita nak tahu kalau kita ambil burger ayam, kemungkinan side yang kita mungkin boleh ambil sama ada nugget ataupun fries. Kalau kita ambil daging, mungkin nugget, fries. Macam tu. Nugget, fries. Jadi di sini terdapat beberapa set lah. Beberapa set yang pilihan yang kita boleh buat, di mana burger ayam dan nugget. Okey, burger ayam dan fries. Macam itulah. Burger daging dan nugget, burger daging dan fries. Okey, kambing dan nugget. Okey, kambing dan fries. Jadi kita ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 set menu yang boleh kita pilih untuk pergi ke Razuda Cafe contohnya. Jadi daripada sini murid-murid, okey, terdapat 6 cara yang kita boleh pilih, okey, ataupun di sini. Oh, kat sini ada 3 pilihan. Dekat sini ada 2 pilihan. Okey, bererti 3 jenis burger didarabkan dengan 2 jenis side. Jadi kita akan dapat 6 jenis pilihan set. Okey, jadi di pada sini kita boleh mengatakan ia adalah satu contoh petua pendaraban. Okey, petua pendaraban. Okey, lagi satu contoh. Cikgu, macam mana tiba-tiba ada lagi satu menu kat sini? Okey, contoh Okey, cikgu bagi menu yang kedua. Tadi burger, side dengan burger dan side saja, tapi yang ni kita masuk drinks, minuman. Jadi dengan menggunakan petua pendaraban, okey, kat sini burger ada 3 jenis, side ada 2 jenis. Okey, minuman ada 2 jenis. Okey, mengikut petua pendaraban kita boleh buat macam ni. Oh, 3 darab 2 darab 2. Okey, jadi kat sini 3 darab 2, 6 darab 2, 12. Terdapat 12 cara memilih set. Kalau untuk bahagian 2 ni cikgu tak tunjuklah gambar rajah pokok. Okey, inilah contoh petua pendaraban. Okey murid-murid, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya, contoh 1. Okey, A. Tentukan bilangan cara melambungkan sebiji dadu dan sekeping duit shilling. Okey, di sini cikgu tunjuk lebih jelas lah. Okey, kalau sini dadu. Okey, dadu ada berapa nombor? Oh, 1 sampai 6. Ada 2 nombor. Jadi kalau duit shilling, duit shilling ada 2 lah, 1 gambar, 1 nombor. Jadi 2. Jadi bilangan cara dia menggunakan petua pendaraban, 6 darab 2, kita akan dapat 12 cara. Okey, itu contoh untuk A. Okey, kita pergi ke bahagian B pula. Okey. Okey, kita pergi bahagian B. Okey, cari bilangan cara seseorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Okey, berulang. Okey, kita ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. 4 digit. Nombor kita ada berapa? Nombor yang berada di setiap tempat ni. Okey, sebab dia kata boleh diulang kan. Maksudnya nombor mungkin ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 nombor. Ada 10 nombor. Berarti dekat sini pun 10 nombor, sini pun 10 nombor, sini pun 10 nombor, sini pun 10 nombor. Okey, kesimpulannya bilangan cara 10 darab 10 darab 10 darab 10. Jadi kita akan dapat 10,000. Banyak kan? Jadi lagi banyak bilangan tempat, lagi banyak kita punya bilangan cara.
Okey, seterusnya murid-murid, kita masih dalam bahagian pilih atur bahagian 1. Okey, nak menentukan bilangan pilih atur. Okey, kita dalam aktiviti penorokaan. Macam mana nak pilih atur tu maksudnya? Okey, sekarang ni kita nak menyusun huruf-huruf yang ada, okey, kepada berapa tempat kosong. Contohnya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Tapi cikgu nak susun, okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf, ada 5 tempat nak susun. Maksudnya, Razid adalah susunan yang pertama. Yang kedua mungkin A kat sini, R kat sini. Okey, maksudnya cara kedua. Cara ketiga mungkin kita susun-susun. Tapi jangan risau, untuk topik ni, dia tak nak suruh kamu susun pun. Kita nak cari bilangan cara susunan. Okey, macam tu. Jadi, kalau ada 4 tempat, okey, so ada 5 huruf untuk 5 tempat. Contohnya. Jadi, untuk tempat yang pertama kat sini, kita ada 5 huruf. Okey, ada 5 huruf. Okey, 5 huruf. Okey, contohlah, okey, kalau ada 5 pilihan ataupun 5 huruf yang kita boleh pilih. Contoh, cikgu letak kat sini R. Okey, jadi kat sini R Okey, bila R, jadi kat sini baki kat sini tinggal 4. Oh, 4. Oh, kat sini ada 4 pilihan. Jadi cikgu letak D. Contoh kita pilih D. Jadi sini D. Okey, lepas ni tinggal berapa pilihan? 3. Jadi ada tinggal 3 pilihan. Cikgu letak I lah. Okey, sini I. Okey, lepas tinggal 3, dekat tempat yang keempat ni tinggal 2. Cikgu pilih, cikgu letak dulu ada 2 pilihan. Oh, cikgu pilih A contohnya. Okey, A. Contohlah. Okey, so kat sini last tinggal 1 sahaja. Jadi tengok ada mula-mula ada 5 pilihan, 4, 3, 2, 1. Jadi kat sini, okey, dengan menggunakan petua pendaraban, okey, jadi kita akan dapat 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Banyak kan? Okey, jadi berapa tu kita dapat? Okey, jom kita buat. Maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, ada 120 pilihan. Okey, begitu contohnya. Okey, bilangan pilih atur. Okey, N objek. N objek ni maksudnya, ada 5. Ada 5 huruf. Okey, daripada sini kita boleh wujudkan formula di mana N factorial. Cik keluar kejap N factorial. Okey, N factorial. N factorial ni sebenarnya adalah NPN. NPN maksudnya ada berapa bilangan huruf, kita pilih berapa huruf. Contohlah, ini untuk bahasa yang lebih mudah kita faham. Jadi NPN ni boleh dipecahkan lagi rumusnya, di mana N ni darab dengan N tolak 1 darab N tolak 2 darab dan bla bla bla. Tengok sebab apa? N sini 5. Lepas tu 4, maksudnya 5 tolak 1, betul 3. Okey, 3 tolak 2, jadi 5 tolak 2 maksudnya tinggal 3. Macam itulah. Ini macam mana kita nak mewujudkan formula pilih atur. Okey, jadi daripada sini ada juga cara lain. Okey, N tu maksudnya berapa bilangan huruf. Okey, N kita 5. 5 factorial maksudnya ada 5. 5 factorial ni sebenarnya sama je dengan 5 P5. Macam tu. Macam mana kita nak masuk? 5 P5. Macam mana nak masuk dalam kalkulator? Okey, nampak tak sini ada P? Okey, sini ada P kan? Cikgu letak 5, shift dekat sini, keluar P, 5. 5 P5. Okey, sama dengan 120. Jadi ada dua cara lah, sama ada menggunakan petua pendaraban ataupun kita masuk saja menggunakan rumus NPN. Okey, contoh 2. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu. Okey, kat sini cikgu buat contoh Okey, apa maksud 3 factorial? 3 factorial tu maksudnya 3 darab 2 darab 1. Ingat seperti petua pendaraban. Okey, kalau tanpa menggunakan kalkulator, jom kita cuba tengok macam mana nak selesaikan A. Okey, untuk A, 11 factorial adalah 11, okey. Contoh 11 darab 10 darab 9 factorial. Saja cikgu letakkan 9 factorial ni sebab bawah ni 9 factorial. 9 factorial. Sebenarnya 9 ni kita boleh teruskan tanpa letak factorial. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini pun sama 9, 4. Buat apa nak tulis banyak-banyak? Kalau sini ada 9 factorial, bawah pun ada, atas bawah.
Jadi kita boleh je potong. Okey, jadi tinggallah 11 darab 10. Jadi kita akan dapat 110. Macam tu tau. Okey, bagaimana pula dengan B? Okey, B. Okey, B. Okey, 6 factorial. Okey, kat sini kat ni paling banyak ada 4. Okey, jadi cikgu buatlah. 6 darab 5 darab 4 factorial. Stop kat 4 sebab bawah ni 4 paling besar. Jadi sini 4 factorial 2 factorial. Cikgu stop kat situ dulu. Okey, 2 ni pun boleh habis sebenarnya. Okey, cikgu buat balik semula. Tak apa, nanti kita potong. Kita potong dulu. Okey, kita potong dulu. Jadi tinggallah 6 darab 5. 2 factorial tu adalah 2 darab 1. Jadi selesai. 30 bahagi dengan 2, kita akan dapat 15. Yeay, selesai. Mudah sahaja. Begitulah contoh bagaimana kita nak menggunakan kalkulator untuk nilai-nilai factorial ini. Okey, tanpa menggunakan rumus. Okey, ini contoh yang ketiga. Contoh tiga ni adalah linear. Maksud cikgu linear adalah, tengok soalan dia, cari bilangan cara menyusun semua huruf perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Okey, maksudnya linear tu kita susun 1, 2, 3, 4, 5 secara garis lurus. Mungkin sini J, I, B, K. Macam itulah, tak tersusun kan. Jadi, tengok bilangan huruf berapa? Huruf ada 5. Okey, tempat ada berapa? Tempat ada 5. Jadi bilangan huruf dengan tempat sama. Okey, bilangan huruf dan tempat sama, kita terus buat pada 5 huruf. Okey, ini kaedah 1 ya. Kaedah 1. Okey, terus je kita buat 5 factorial. Okey, jangan lupa 5 factorial tu terus dah dapat jawapan, iaitu 100. Okey, 20. Okey. Cikgu, 5 factorial tu macam mana dapat 120? Allah, 120 tu maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 lah. Kaedah pertama. Okey, kaedah yang kedua, terus sahaja masuk dalam rumus lah. Okey, kita ada 5 huruf, kita pilih, okey, untuk susun 5 tempat. 5 untuk pilih 5 ataupun terus dapat 120. Jangan lupa macam mana masukkan dalam kalkulator 5 P shift P5. Dapat 120. Begitulah. Okey, kita bahagian aktiviti penerokaan. Contohnya cikgu bagi huruf raz, R-A-Z. Senaraikan perkataan yang boleh dibentuk jika perkataan itu disusun secara linear atau bulatan. Okey, linear dia suruh kita senaraikan Sebelum ni kita nak tahu bilangan cara. Kalau dia suruh senaraikan, kita kena senaraikan. Okey, contohnya kalau raz, maksudnya cikgu buatlah. Mungkin R-A-Z. Okey, lepas tu mungkin A-R-Z. Mungkin Z-A-R. Lepas tu apa pula? Okey, lepas tu ataupun kalau macam ni kita rasa susah, cikgu settlekan R dulu. R-A-Z. Lepas tu R-Z-A. Okey, settle ni cikgu tak jadi. R dulu, A-Z, lepas tu terbalikkan Z-A. Okey, R dah selesai, cikgu letak A pula. Bila A, R-Z, lepas tu A, terbalikkan kedudukan dia orang. Z-R, lagi senang kita nak tengok. Lepas R duduk depan, A duduk depan, Z pula duduk depan. Z-R-A. Okey, lepas tu Z terbalikkan dia orang berdua. A-R. Ni tak mau. Ni macam leceh sikit. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan susunan. 6 bilangan susunan. Okey, sekarang macam mana bentuk bulatan pula ni? Okey, bentuk bulatan macam ni. Ras, kita guna ras dulu. Cikgu buat macam ni. R A Z, ras. Maksudnya R pergi ke A, dia macam membulat. Okey, lepas tu R pergi naik ke atas, dia berpusing. Okey, maksudnya Z duduk tempat R, sini R, sini A. Okey. Ni kena romantik sikit, takut tersilap. Okey, sekarang pusing pula A pula duduk sini. A, lepas A, Z naik atas, R pergi sini. Okey. Dia kata nak bentuk bulatan kan. Okey, ini terjadi kalau bermula ras.
Okey, jadi kat sini ini semua sama. Yang pertama ni sama dengan yang kedua. Ini sama, ni semua sama. Jadi dia jadikan adalah ini dijadikan sebagai satu susunan. Satu bilangan. Okey, ini adalah satu susunan ya, satu susunan. Okey, susunan yang kedua, kalau start dekat ras, cikgu terbalikkan. ZAR. R-A-Z, lepas tu terbalikkan. Z-A-R. Okey, kalau Z-A-R, Z-A-R, lepas tu R, Z-A, okey, lepas tu A-R-Z. Macam tu. Pergi sana. Okey, untuk pengetahuan, kalau kita terbalikkan dan kita pusingkan dia, okey, macam ni terbalik kan, kita pusingkan, macam mana pun pusing, dia tetap sama. Ni tetap sama. Okey, ini satu susunan. Jadi daripada sini murid-murid, okey, kalaulah dalam bentuk bulatan, okey, cikgu buat peta. Hanya ada berapa bilangan susunan? Ada 2 bilangan susunan sahaja. Okey, walaupun bilangan huruf mereka sama, ras. Okey, kat sini 6, kat sini 2. Oh, jadi kita dapat simpulkan bahawa 6, okey, 3 faktorial, kat sini ada 3 huruf 3 faktorial sama dengan 6. Okey, ini untuk di sini, linear. Tapi bagaimana pula untuk bulatan? Okey, untuk bulatan secara umumnya untuk bulatan, tengok 6 macam mana jadi 2. Oh, 6 bahagi 3. Oh, maksudnya untuk bulatan, okey, dia punya bilangan pilih atur dia adalah n factorial, kita bahagikan dengan bilangan nombor dia sendiri. Sebab apa? N factorial tadi 6 bahagi 3, kita akan dapat 2. 2 bilangan susunan. Kalau linear tak ada masalah. P sama dengan n factorial sahaja. Okey, ataupun 6 factorial. 3 factorial, kita akan dapat 6. Okey. Boleh Kalau bulatan dah berbeza, ini bulatan punya. Okey. N tak ada factorial. N factorial bahagi n. Okey, macam tu. Jadi, cikgu simpulkan semula. Okey, kalau linear, balik semula, linear adalah n factorial. Okey. Okey, kalaulah bulatan, okey, pilih atur dia adalah n factorial bahagi n. Okey, begitu.